Satu hari aku dengar kau ada pergi taklim Ustaz Abu Jah kan, pasal bab taklim. Macam kau terasik aku tak apa nak faham lah. Saya akan terangkan tentang ta'rif lian. Ta'rif lian ni sendiri, ulama' empat mazhab mendefinisikan lian ni dengan pengertian yang hampir sama, tapi ada sedikit perbezaan lah. Jadi kita Ali akan bagi satu je definisi, iaitu definisi daripada mazhab kita lah, mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, secara bahasa lian ni merupakan masdar dari kata la'na yal'anu ataupun la'nan li'anan, atau jamak dari kata al-la'nu yang bererti menjauhkan. Adapun erti lian ni menurut istilah adalah beberapa kalimat yang digunakan sebagai bukti bagi suami dalam keadaan terjepit ataupun dia ni tak boleh mendatangkan 4 orang saksi untuk menuduh bahawa isterinya telah mengotori tempat tidurnya ataupun telah melakukan zina atau menghapus nasab anak isterinya. Dan menurut pendapat yang ashah ataupun pendapat yang paling benar, kalimat yang diucapkan dalam li'an merupakan sumpah sebagai jalan alternatif kerana sulit dia untuk mendatangkan bukti atas perbuatan isteri dia tadi, dan juga untuk menjaga nasab, jadi jangan sampai tercampur. Dinamakan li'an ni kerana siapa pun yang berbohong daripada kalangan suami ataupun isteri akan dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan masing-masing daripada suami ataupun isteri saling dijauhkan oleh hukum dengan ketentuan haram bagi keduanya untuk rujuk kembali. Ulama' empat mazhab ni, diorang juga menyampaikan pendapat tentang li'an ni yang dikategorikan sebagai sumpah atau dikategorikan sebagai persaksian. Dalam hal tu terdapat 3 pendapat. Pertama iaitu Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Hanbali, dan juga jumhur ulama' dia mengatakan bahawa li'an ni adalah sumpah yang dikuatkan dengan menggunakan lafaz syahadah. Kedua, Imam Abu Hanifah menyatakan bahawa li'an ni adalah sebuah persaksian kerana menggunakan lafaz syahadah. Ketiga, menurut pendapat yang sahih, li'an juga merupakan gabungan daripada sumpah dan persaksian. Yang ini sebuah persaksian yang dikuatkan dengan sumpah berulang-ulang dan sumpah yang dikuatkan dengan menggunakan persaksian. Dan beberapa uraian yang menjelaskan tentang pengertian li'an ni di atas dapat kita simpulkan bahawa li'an ni menurut ulama' empat mazhab adalah beberapa kalimat yang mengandung kata laknat yang diucapkan oleh suami isteri dan digunakan untuk menggugurkan had qadhaf dan suami dan had zina dari isteri, sebab suami dia menuduh isterinya berzina atau mengingkari keabsahan anak dari isterinya. Dan juga hanya sahaja terdapat perbezaan lah dalam pengkategorian li'an ni sebagai sumpah atau persaksian. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah, li'an ni merupakan sumpah dengan menggunakan lafaz syahadah, sedangkan Hanafiyah pula dia kategorikan li'an ni sebagai sebuah persaksian dikuatkan dengan sumpah. Adapun dasar hukum li'an ni sendiri adalah ayat 6 hingga 9 surah An-Nur yang sekalipun menjelaskan sebab terjadinya li'an serta tata cara li'an. Selain itu, dasar hukum li'an adalah beberapa hadis. Di antara hadis yang menjadi sebab turunnya ayat 6 hingga 9 surah An-Nur ialah orang-orang yang menuduh isterinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi kecuali dari mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu adalah 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahawa sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang berkata benar, dan sumpah yang kelima bahawa laknat Allah akan menimpanya jika ia termasuk orang yang berdusta, dan seorang isteri akan terhindar dari hukuman apabila ia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahawa dia suaminya benar-benar termasuk orang yang berdusta, dan sumpah yang kelima bahawa kemurkaan Allah akan menimpa isinya jika dia suami termasuk orang yang berkata benar. Berkaitan dengan hadis yang menjadi sebab turunnya ayat di atas tu, ulama' berbeza pendapat. Sebahagian ulama' mengatakan bahawa sebab turunnya ayat tersebut adalah hadis yang berawal daripada kisah sahabat iaitu Uwaimar al-Ajlani, dan sebahagian pula menyatakan turunnya ayat adalah hadis yang menceritakan sahabat Hilal bin Umayyah. Adapun menurut jumhur ulama', sebab turunnya ayat adalah hadis yang berkaitan dengan sahabat Hilal bin Umayyah sebagai berikut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, li'an pertama terjadi dalam Islam disebabkan Syarib bin Sa'mah
dituduh berzina oleh Hilal bin Umayyah dengan isterinya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, tunjukkan bukti. Bila tidak, maka had hukuman sebat di punggung. Hilal menjawab, wahai Rasulullah, apalah salah seorang dari kita melihat seorang laki-laki berada di atas isterinya berzina, maka dia harus pergi dan mencari bukti. Kemudian Nabi bersabda, bukti atau hukuman had di atas punggungmu. Hilal pun berkata, demi Zat yang telah mengutuskan dengan kebenaran, sesungguhnya aku adalah orang yang berkata benar, dan sungguh Allah menurunkan ayat tentang masalahku yang dapat membebaskan punggungku dari hukuman had. Kemudian turunlah ayat, walladzina yu'minuna azwajahum wa lam yakun lahu syuhada illa anfusahum, dan Nabi membaca sampai ayat minas sadiqin. Lian yang telah terjadi antara suami dan juga isteri menimbulkan beberapa akibat hukum, dan daripada beberapa pendapat ulama empat mazhab dapat disimpulkan bahawa akibat hukum dari lian adalah sebagai berikut. Yang pertama, perpisahan antara suami dan isteri untuk selama-lamanya. Yang keduanya, hilang hak untuk saling mewarisi harta dan sebagainya. Yang ketiga, terputusnya nasab anak isteri daripada suami, yakni seorang anak hanya bernasab kepada isteri dan tidak lagi bernasab kepada suami yang telah mengingkari keabsaban anak tersebut. Yang keempat, gugurnya kewajipan had qazaf atas suami. Wajibnya had zina atas isteri selama isteri belum melakukan li'an. Penjelasan yang lebih terperinci daripada empat-empat mazhab, tapi kita ambil mazhab Syafi'i. Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya lian suami ada 5. Yang pertama, perpisahan atau perceraian antara suami dan isteri. Yang kedua, haram bagi keduanya untuk rujuk kembali selama-lamanya. Yang ketiga, gugurnya had qazaf dari suami. Yang keempat, wajibnya had zina atas isteri. Yang kelima, terhapusnya nasab anak isteri dari suami yang telah mengingkarinya, sedangkan li'an isterinya hanya menimbulkan satu akibat hukum sahaja, yakni gugurnya had zina dari isteri. Meskipun berdasarkan hukum asal serta zahirun nas, iaitu yang tersurat dalam redaksi dalil Al-Quran dan juga hadis yang mengatur tata cara lian, mengharuskan isteri untuk turut melakukan lian setelah suaminya selesai melakukan lian. Tetapi menurut Imam Asy-Syafi'i, sesungguhnya semua akibat hukum dari lian sudah terjadi dan dapat ditetapkan hukumnya setelah sempurnanya lian suami. Seperti lian sebab penghapusan nasab, yakni jika seorang suami mengingkari keabsaban nasab anaknya itu, maka dengan sempurna lian yang ia lakukan pada saat itulah nasab anak yang ingkari sudah terhapus dan tidak lagi dinasabkan kepadanya. Dengan begitu, kewajipan nafkah anak sudah gugur dari suami. Hak untuk saling mewarisi juga terputus dari keduanya dan nasab anak tersebut hanya kepada ibunya. Sehubungan dengan perpisahan akibat lian yang menurut jumhur ulama merupakan tahrim mu'abbad, iaitu perpisahan untuk selama dan haram merujuk kembali, Abu Hanifah menyatakan bahawa perpisahan tersebut adalah termasuk talak bain. Kerana terjadinya perpisahan yang berawal dari ucapan suami disebut talak, seperti ucapan suami kepada isterinya, kamu adalah wanita yang aku ceraikan. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hanbali menyebut perpisahan akibat li'an secara fasah kerana li'an menimbulkan akibat hukum tahrim mu'abbad. Seperti halnya perpisahan suami dan isteri kerana adanya hubungan nasab yang juga tahrim mu'abbad dan termasuk fasah. Di samping itu, Hanbali lah yang menambahkan jika perpisahan akibat li'an dikatakan sebagai talak, maka perpisahan tersebut bisa terjadi hanya sebab li'an dari suami juga tanpa memerlukan adanya lian dari isteri. Padahal kenyataan perpisahan akibat lian hanya bisa terjadi setelah kedua suami isteri telah sama-sama melakukan lian. Dia pun tak hanya terkait masalah pengkriteриan perpisahan akibat lian sebagai talak ataupun fasa. Ulama empat mazhab diorang pun berbeza pendapat terkait waktu terjadinya perpisahan tersebut. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal mengharuskan adanya keputusan dari hakim untuk memisahkan suami isteri setelah keduanya selesai dan sempurna dalam melakukan li'annya. Lain halnya dengan Imam Malik dan Imam Syafi'i. Keduanya tidak mensyaratkan adanya keputusan dari hakim. Imam Malik berpendapat setelah kedua suami isteri telah selesai melakukan li'an, maka perpisahan antara keduanya secara automatik terjadi. Sedangkan Imam Syafi'i menyatakan perpisahan tersebut secara automatik terjadi setelah sempurnanya li'an yang dilakukan oleh suami, baik isterinya bersedia untuk li'an atau tidak. Berdasarkan penjelasan tentang hukum lian dari ulama empat mazhab tadi, dapat disimpulkan bahawa akibat hukum lian yang utama adalah gugurnya kewajipan had qazaf atas suami. Wajibnya had zina atas isteri selama isteri belum melakukan lian.
serta terjadinya perpisahan antara suami dan juga isteri, dan juga terputusnya nasab anak isteri dari suami yang mengingkarinya. Adapun hilangnya hak untuk mewarisi dan gugurnya kewajipan suami untuk memberi nafkah kepada anak dari isteri adalah akibat hukum yang secara automatik timbul dari akibat hukum utama yang sudah disebutkan sebelumnya. Namun demikian, perbezaan pendapat iaitu Maliki, Syafi'i dan juga Hambali sepakat menyatakan bahawa perpisahan suami isteri akibat lian termasuk fasah, sehingga akibat tahrim mu'abbad, perpisahan untuk selamanya. Akan tetapi Hanafi mengatakan bahawa perpisahan semua isteri akibat lian adalah talak bain, sehingga dimungkinkan untuk menikah kembali dengan akad yang baru. Perbezaan pendapat kedua ialah terkait waktu terjadinya atau ditetapkan akibat hukum dari lian. Dalam hal ini, Hanafi berpendapat bahawa dalam hal penetapan akibat hukum lian secara mutlak merupakan hak dari hakim, sehingga dia tidak bergantung kepada lian dari suami ataupun isteri, kerana yang berhak menentukan sekaligus menetapkan adalah hakim. Sebaliknya menurut Maliki, akibat hukum lian terjadinya setelah sempurnanya lian yang dilakukan oleh kedua suami isteri tanpa harus menunggu ketetapan hakim. Adapun berdasarkan pendapat Imam Syafi'i, akibat hukum lian dapat ditetapkan dengan sempurnanya lian suami tanpa bergantung kepada lian isteri dan juga menunggu ketetapan hakim. Sedangkan Hambali menggantungkan timbulnya akibat hukum lian pada kedua suami isteri juga pada ketetapan hakim. Oleh sebab tu akibat hukum lian bisa terjadi dengan setelah sempurnanya lian dari suami isteri dan juga berdasarkan keputusan hakim. Macam best aja sih. Bisa pak, bisa. Sebab terjadinya li'an menurut Syafi'iyah pula ada 3. Pertama, suami menuduh isterinya berzina sedangkan ia tidak boleh mendatangkan 4 orang saksi, dan isteri tersebut adalah wanita muhsan iaitu Muslim, mukallaf, merdeka serta menjaga diri iaitu tidak pernah melakukan zina sekalipun. Terkait sebab terjadinya li'an yang pertama dalam hal ini, suami lebih baik untuk mentalak isterinya secara baik-baik dan menutupi aib isterinya dengan tidak menjatuhkan tuduhan berzina, sehingga tidak perlu terjadinya li'an. Yang kedua pula, adanya tuntutan atau penolakan dari isteri atas tuduhan suaminya. Untuk sebab yang kedua ni, ulama Syafi'iyah memang tidak secara langsung menegaskan syarat adanya tuntutan ataupun penolakan dari isteri, namun dari penjelasan yang dikemukakan oleh Syafi'iyah bahawa li'an ini boleh gugur disebabkan isteri yang bersangkutan telah memaafkan suaminya. Dari sini dapat kita fahami bahawa sebab terjadinya li'an harus berdasarkan adanya penolakan dari isteri secara baik dengan cara ia mengajukan tuntutan kepada hakim untuk ditegakkan had qazaf atas suaminya atau dengan pengingkarannya atas tuduhan suami. Oleh itu, menurut Syafi'iyah, had qazaf boleh gugur disebabkan isteri telah memberikan maaf kepada suaminya dengan tidak mengajukan tuntutan kepada hakim atau telah mengakui kebenaran dari tuduhan suaminya. Dengan demikian, li'an sudah tidak lagi diperlukan. Ketiga, suami mengingkari atau ingin menghapus nasab anak yang dikandung atau dilahirkan oleh isterinya sebab dia mempunyai persangkaan yang kuat bahawa anak tersebut bukanlah anak dari asalnya. Untuk sebab terjadinya li'an yang ketiga ini, suami wajib melakukan li'an meskipun tanpa adanya tuntutan dari isteri. Jika suami tidak melakukan li'an, maka anak yang isterinya tadi kandungkan yang suami ingkari akan tetap dinasabkan kepadanya. Di samping menjadi dasar hukum li'an, surah An-Nur ayat 6 hingga 9 menjadi petunjuk dan telah mengatur tata cara untuk li'an itu sendiri. Oleh itu, saya akan membacakan mafhum dari surah An-Nur dari ayat 6 sehingga 9. Orang-orang yang menuduh isterinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi kecuali diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahawa sesungguhnya ia termasuk orang yang berkata benar. Dan sumpah yang kelima bahawa laknat Allah akan menimpanya jika ia termasuk orang yang berdusta, iaitu berbohong ataupun tidak jujur dalam percakapan.
Dan seorang isteri akan terhindar dari hukuman apabila ia bersumpah sebanyak 4 kali di atas nama Allah bahawa dia, iaitu suaminya, benar-benar termasuk orang yang berdusta, iaitu tidak jujur dalam percakapan. Dan sumpah yang kelima bahawa kemurkaan Allah akan menimpa isteri jika dia, si suami, termasuk orang yang berkata benar. Maksud ayat ke-9 ini, si isteri akan mendapat kemurkaan daripada Allah jika si suaminya tadi berkata benar. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 6 hingga 9 dari surah An-Nur tadi, tata cara li'an yang ditekankan adalah sebagaimana yang berikut. Yang pertama, suami bersumpah sebanyak 4 kali sumpah dengan menyebut nama Allah bahawa sesungguhnya ia termasuk di dalam kalangan orang-orang yang berkata benar. Yang kedua, dan pada sumpah yang kelima, suami bersumpah bahawa laknat Allah akan menimpa ke atasnya jika ia termasuk dalam kalangan orang yang berdusta. Setelah suami selesai mengucapkan sumpahnya yang kelima, isteri pula bersumpah sebanyak 4 kali atas nama Allah bahawa suaminya benar-benar termasuk orang yang berdusta. Dan pada sumpahnya yang kelima, isteri menyatakan bahawa kemurkaan Allah akan menimpanya jika suaminya termasuk orang yang berkata benar. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 6 hingga 9 dari surah An-Nur tadi, tata cara li'an yang ditekankan adalah sebagaimana yang berikut. Yang pertama, suami bersumpah sebanyak 4 kali sumpah dengan menyebut nama Allah bahawa sesungguhnya ia termasuk di dalam kalangan orang-orang yang berkata benar. Yang kedua, dan pada sumpah yang kelima, suami bersumpah bahawa laknat Allah akan menimpa ke atasnya jika ia termasuk dalam kalangan orang yang berdusta. Setelah suami selesai mengucapkan sumpahnya yang kelima, isteri pula bersumpah sebanyak 4 kali atas nama Allah bahawa suaminya benar-benar termasuk orang yang berdusta. Dan pada sumpahnya yang kelima, isteri menyatakan bahawa kemurkaan Allah akan menimpanya jika suaminya termasuk orang yang berkata benar. Dengan nama Allah, saya bersaksi bahawa saya adalah termasuk orang yang benar di dalam hal tuduhan zina yang saya tuduhkan kepada isteri saya. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah sebelumnya, Syafi'iyah juga berpendapat bahawa kalimat yang harus diucapkan oleh suami dan isteri di dalam li'an adalah suami bersumpah dengan menggunakan kata syahadah sebanyak 4 kali sumpah sebagai ganti kepada 4 orang saksi seperti ayat ini. Pada sumpah kelima, suami mengucapkan laknat Allah ke atas saya jika saya termasuk dalam kalangan orang yang berdusta dalam hal tuduhan zina yang saya tuduhkan kepada isteri saya. Dan pada sumpah yang kelima, isteri bersumpah iaitu kemarahan Allah atas saya jika suami saya termasuk orang yang benar di dalam hal tuduhan zina yang dia tuduhkan kepada saya. Menurut Syafi'iyah lagi, jika li'an dilakukan dalam hal penghapusan nasab dalam sumpahnya, maka suami maupun isteri perlu menyebut kata zina secara jelas dengan kata laisa minni, yang bermaksud bukan anak yang berasal dari saya, hanya untuk menguatkan hujah tersebut. Hal ini kerana sebutan laisa minni juga diertikan bahawa anak tersebut adalah anak isteri dari suami sebelumnya atau berasal dari wali syubhat yang tidak termasuk zina. Disebabkan perkara ini, kata zina ini harus disebut dengan jelas. Pada sumpah kelima, suami mengucapkan laknat Allah ke atas saya jika saya termasuk orang yang berdusta dalam tuduhan zina yang saya tuduhkan kepadanya bahawa anak ini adalah anak hasil dari penzinaan dan bukan anak saya. Sumpah yang diucapkan oleh isteri pula ialah, dengan nama Allah, saya bersaksi bahawa suami saya adalah termasuk orang yang berdusta dalam tuduhan zina yang dituduhkan kepada saya bahawa anak ini adalah anak dari hasil penzinaan dan bukan anaknya.
Dan sumpah kelima yang isteri ucapkan, laknat Allah ke atas saya jika saya termasuk orang yang berdusta dalam tuduhan zina yang dituduhkan kepada saya bahawa anak ini adalah anak hasil dari penzinaan dan bukan anak dari suami saya.